Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Tajam daripada Pesarah Kanan Program Marine Teknologi AS 256 Fakulti Sains Gunaan. Saya mula masuk dalam UiTM ni pada tahun 2008 dan sebelum ni saya daripada industri melibatkan daripada offshore punya company lah. Pada masa itu saya terlibat dalam jadi field engineer dalam bahagian marine instrumentations. So pada tahun 2008, so saya get involved dalam exhibition. So actually saya graduate daripada UPM tahun 2002 dalam bidang marine science, and then saya further up my study untuk dalam bidang master dalam bidang marine geochemistry. However, saya dah switch bidang dalam Kerjaya ni to be as a field engineer, kerja lapangan yang melibatkan orang kata sains marine lah ataupun sains lautan. So dalam pada experience saya tu, so dari situlah saya akan build up saya punya expertise. So yang sekarang ni seperti saya mau kepada marine environmental and also marine science, dan satu lagi saya baru habis saya punya PhD dalam bidang sustainable marine resources, di mana ia menggabungkan beberapa elemen teknologi yang saya guna seperti pemetaan habitat marin, ekotoksikologi, coral reef, kita monitoring pemantauan terumbu karang di dasar laut, dan juga macam kita nak manage community untuk support kata our ekosistem lah, yang tu saya punya expertise yang sekarang ni. Saya get involved dalam perundingan ni sejak tahun 2014. 2014 so saya get some appointed. Dari masa tu saya ingat daripada GPS lah. Daripada GPS untuk do some data collection about water quality dalam perairan Perlis ni lah. So yang tu first starting untuk saya get involved on consultant Berjaya punya group. Invite saya untuk buat pemetaan dasar laut di sekitar Langkawi. Yang tu bantu dia orang untuk ni lah, untuk buat dia nak extend dia punya chalet sebagainya. So time to time tu rasa macam seronok pula buat consultant ni kan. So dari titik tolak tu lah, so kita kan provide report yang detail, and then pada masa tu kita punya client pun happy in our achievement, kita yang submit report tu. So dari start tu okey lah, mula macam-macam masuk lah, dia punya daripada Berjaya, daripada Tiomat Infra, dan lately yang 5 tahun lepas kot di-invite lah oleh Tiomat Infra bawah Berjaya juga untuk mapping di sekitar Tioman untuk bantu dia orang untuk buat airport. Saya sebagai academician and also researcher and also environmentalist, so advice lah kita punya orang kata klien tu, macam kita nak buat satu projek tu should be sustainable. Maknanya dia tak boleh buat semena-mena je lah. So yang tu saya akan buat report macam mana kita nak shift development, not massive development, but sustainable punya development from that data lah. Tahun ni alhamdulillah lah saya terlibat juga dalam Plan Malaysia punya. So Plan Malaysia nanti saya sebagai perunding dalam sektor sains marine dan alam sekitar. Yang last year untuk Langkawi, so kita develop bangunkan plan pengurusan pesisir pantai Langkawi. So yang tu dalam setahun lah projek tu. Appointed sekali lagi sebagai di bawah Plan Malaysia juga, perunding lah untuk Pulau Pangkor pula. So bangunkan Pulau Pangkor ni untuk sebab tahun 2030 dia pihak majlis akan bangunkan Pangkor sebagai pulau pintar. Sektor marine juga dan alam sekitar. So kita bagi cadangan lah macam mana nak support towards to the orang kata smart island 2030 untuk Pulau Pangkor. Jabatan Perikanan yang ni bolehlah projek tu quite big juga untuk buat pemetaan di sekitar utara Langkawi, sebab dia nak buat transboundary marine protected area, so di kawasan Langkawi lah. So yang tu quite big projek yang melibatkan pemetaan habitat marin, kajian payah bakau, kajian spesies perikanan yang ada di dasar laut, dan juga engage dengan komuniti. It's quite big project lah. So saya involvekan daripada pesarah kita lah, expertise from the UiTM Perlis sendiri and also Shah Alam di bawah Fakulti Sains Gunaan.
Sebenarnya dalam projek perundingan ni memberi benefit lah kepada both side, UiTM dan industri sendiri. Kalau untuk UiTM ni, kita memberi peluang lah kepada kita, macam saya sendiri, academicians dan juga para pelajar yang UiTM ni, untuk get involved dalam perundingan ni, untuk deal dengan real world punya environment. So dari situlah kita boleh persiapkan our graduate ni sebelum dia alam pekerjaan. So nak siapkan diri, sebab dalam syllabus sendiri pun kadang tak cukup dalam masa 3 tahun tu. So yang benar-benar elemen ni lah kita boleh terapkan untuk tingkatkan dia punya skill, communication skill and also practical skill. Orang kata nak siapkan sebelum dia ke alam kerjaya lah. Daripada untuk industri pula, dia punya benefit dia adalah dia orang kata boleh menggunakan orang kata teknologi yang baru. Macam kita sebagai UiTM ni, dia sebab teknologi ni dia sentiasa berubah mengikut arus perdana ni kan. So macam industri sendiri pun dia boleh orang kata catch up lah apa yang kita boleh adapt dengan new teknologi tu, and then kita transfer to industri, and then industri pun dia terima, tak perlu orang kata modal yang tinggi. Dan juga ia sebagai pipeline lah, macam kita introduce our graduate ni yang mana capable, dia orang boleh hunting lah yang mana boleh capable, and then terus masuk dalam bidang kerjaya dia lah. Secara keseluruhannya, hubungan apa orang kata relationship lah between UiTM dan juga industri ni sebenarnya boleh mewujudkan orang kata keberuntungan yang bersama dalam memacu inovasi yang terbaru, dan juga pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dan juga kemajuan sosial, di mana yang sosial ni melibatkan pelajar kita lah. Maknanya sebagai transfer orang kata transferring medium untuk dia ke alam kerjaya yang sebenar. Saya beri recommendation lah, di mana kerjasama ni antara UiTM dan juga industri ni boleh get longer, iaitu dengan cara kita kita kena beradaptasi, menerima teknologi yang sedia ada, yang baru, dan orang kata meneruskan pembelajaran secara berterusan untuk meningkatkan modal insan. Yang ketiga, kita berfokuskan kepada kelestarian ataupun sustainability, sebab kita segala approach yang sekarang ni semua kena ke arah kepada sustainability punya approach, dan juga kita perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan ini saya rasa kita boleh bergerak samalah dalam mengarus dandakan apa orang kata Malaysia Maju 2030 lah. Unlocking talent, delivering result.